Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan masuk ke satu lagi topik yang baru, masih lagi tentang sihir. Jika beberapa sesi yang lepas, iaitu pada tahun lepas, dan kita bawa juga satu sesi pada minggu lepas, kita telah bincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran berkenaan sihir, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewujudan sihir. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan topik berkenaan pendapat para ulama tentang sihir, yang mana perbincangannya akan bermula dari halaman 567. Okey, jadi sesiapa yang memiliki kitabnya, sila kita buka bersama-sama muka surat 567 untuk kita melihat apakah perbincangan di kalangan para ulama tentang keberadaan sihir ini. Baik, dalam kitab kita ada beberapa pendapat yang telah disenaraikan. Pendapat ulama yang pertama di sini, kalau kita lihat di muka surat 567 kita di situ, pertama sekali pendapat yang dikemukakan oleh pengarang kitab ialah pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah. Apa pendapat Imam Al-Khattabi di sini? Kita baca di situ. Beliau mengatakan bahawa ada beberapa kelompok ataupun ada beberapa golongan yang menyatakan bahawa sihir ini tidak wujud, yang mana mereka mengingkari dan menolak keberadaan sihir. Sedangkan menurut beliau bahawa sihir ini adalah sesuatu yang nyata. Bila kita kata nyata di sini, maksudnya sihir ni lah perkara yang real. Ia wujud, real, memang betul ada dalam kehidupan kita ataupun berada di persekitaran kita. Jadi di sini Imam Al-Khattabi dia menolak pendapat yang mengingkari tentang keberadaan sihir. Dan Imam Al-Khattabi beliau menyatakan bahawa sihir ini adalah sesuatu yang nyata, hakiki dan ada wujudnya, maknanya benar kewujudannya. Dan beliau juga di sini menampilkan kepada kita tentang bagaimana majoriti orang dari bangsa Arab, Parsi, India dan bahkan sebahagian orang Rom telah bersepakat bahawa sihir adalah sesuatu yang nyata. Maknanya di sini bukan di kalangan muslimin, maksudnya mereka yang menganut agama Islam sahaja percaya tentang kewujudan sihir. Bahkan di sana ada di kalangan mereka yang tidak beragama Islam. Contohnya di sini diambil pendapat-pendapat daripada orang Parsi, India dan juga orang Rom, yang mana mereka ini semua percaya tentang kewujudan sihir. Bahkan menjadi pengamalan sebahagian di kalangan mereka. Baik, jadi beliau juga menyatakan di sini, itu masih lagi pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah, mereka merupakan penduduk bumi yang sangat terkenal dan paling banyak memiliki ilmu dan hikmah. Maknanya orang Parsi, India dan juga sebahagian orang Rom ini, mereka bukanlah di kalangan orang yang kita kata tidak bijak, bahkan banyak di kalangan
mereka ini merupakan ilmuwan pada masa itu, dan mereka percaya bahawa sihir ini wujud. Imam Al-Khattabi juga mengemukakan kepada kita dengan dalil tentang kewujudan sihir. Maknanya Imam Al-Khattabi bukan hanya memberikan pendapatnya berdasarkan pendapat di kalangan orang lama-lama ni, maksud saya lah mereka di kalangan bangsa Rom, bangsa Parsi, orang Arab itu sendiri, ataupun di kalangan orang India. Tetapi di sini beliau juga menyatakan ataupun mengemukakan dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim. Antaranya di sini beliau menyatakan bahawa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'allimunan nasa sihr, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini kita dapati Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa sihir ini diajarkan kepada manusia dan menjadi pengamalan umat manusia. Okey, kemudian beliau juga, iaitu Imam Al-Khattabi, beliau mendatangkan kepada kita dengan dalil yang kedua dari ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Falaq ayat yang keempat. Dalam surah Al-Falaq pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa min syarrin naffathati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, wanita-wanita ahli sihir yang telah menghembus pada buhul-buhul, iaitu pada ikatan-ikatan. Dan kita pernah membincangkan ayat ini secara tuntas pada beberapa sesi yang lepas. Mungkin ada di kalangan jemaah, jika terlepas perbincangannya, saya amat mengharapkan agar dapat dicari kembali rakaman video berkenaan dengan perbincangan surah Al-Falaq pada ayat yang keempat, bagi menunjukkan ataupun bagi membuktikan bahawa sihir ini adalah sesuatu yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menceritakan, menyatakan ia dengan jelas dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga Imam Al-Khattabi ada menyebutkan tentang bagaimana telah sampai kepada kita beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan permasalahan sihir tersebut yang tidak mungkin disangkal selain orang yang mengingkari hal-hal yang telah jelas dan pasti. Jadi bila kita lihat tentang sihir ini, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya, ya, di sini kita akan mengingkari sesuatu yang jelas dan nyata. Dan di sini juga Imam Al-Khattabi, yang terakhir di poin saya yang terakhir, begitu juga poin kita yang terakhir di dalam kitab kita, menyatakan bahawa para fuqaha, iaitu para fuqaha ini maksudnya di kalangan ahli fiqh, di kalangan para ulama yang membincangkan tentang hukum hakam, telah menyebutkan pelbagai bentuk hukuman bagi para tukang sihir. Padahal sesuatu yang tidak memiliki dasar permasalahannya biasanya tidak akan sampai terkenal dan mendapatkan perhatian yang sedemikian luas. Jadi menurut Imam Al-Khattabi, jika perkara ini bukanlah sesuatu yang telah dikenal pasti, isunya berlaku dalam masyarakat, mana mungkin di kalangan para ulama akan membincangkan lebih-lebih lagi tentang hukuman yang ingin diberikan kepada tukang sihir itu tadi, kan? Sebab itu dia kata kerananya menolak hakikat sihir merupakan sesuatu kejahilan, sedangkan membantah orang-orang yang mengingkarinya adalah sebuah kesia-siaan dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kita sebagai seorang yang beriman di sini, menurut kepada pendapat Imam Al-Khattabi, sekali lagi beliau menyatakan kita ini tidak boleh menolak tentang kewujudan sihir, kebenaran sihir itu sesuatu yang real berlaku di persekitaran kita, kerana kalaulah kita ni sudah tahu, ia terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis Nabi, bahkan menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Jika sekiranya kita menolak tentang kewujudan sihir ini, bermakna
ia merupakan satu perkara yang jahil berlaku ataupun ada pada diri seseorang. Dan Imam Al-Khattabi rahimahullah juga menyebutkan di sini, beliau kata apa, kalaulah kita ni pula nak layan, nak bantah orang-orang yang mengingkari ini, dia kata apa, waste time. Okay, dia kata kesiasaan, benda yang sia-sia je kita ni nak berjidal ataupun nak berdebat dengan mereka ini. Yang kerana apa? Ia adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat pada diri kita. Yang penting ialah kita sebagai seorang beriman, muslimin, muslimat, kan? Kita ni percaya sihir itu wujud kerana apa? Ia terdapat dalam Al-Quranul Karim, terdapat dalam hadis Nabi SAW, direkodkan, disebutkan dengan jelas dalam kedua-dua yang menjadi dalil pegangan kita sebagai umat Islam. Maka kita tak perlu lagi untuk mengingkari tentang kewujudannya. Okey, selesai kita perbincangan pendapat yang pertama dari Imam Al-Khattabi. Kita berpindah kepada pendapat yang kedua di sini. Pendapat yang kedua kita di sini datangkan oleh pengarang kitab daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kita lihat pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di sini dibawakan kepada kita dengan penjelasan yang agak panjang juga ya, daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang mana beliau menyatakan bahawa para ulama dari kalangan ahlu sunnah telah bersepakat bahawa sihir adalah sesuatu yang nyata dan memiliki hakikat. Maknanya apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah pada pendapat yang pertama itu tadi, ia disepakati oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang menyatakan bahawa sihir ini adalah sesuatu yang nyata dan benar kewujudannya. Imam Imam Al-Qurtubi, sekali lagi ya, di sini kita jangan, saya confuse tadi, maaf ya. Imam Al-Qurtubi di sini beliau menyatakan bahawa sedangkan ada majoriti di kalangan Mu'tazilah, dan juga ada dia sebutkan tentang Abu Ishaq Al-Istirabadi dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i, tapi itu hanya pendapat satu orang sahaja di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Yang selebihnya tidak berpendapat sebagaimana beliau, yang menyatakan bahawa sihir tidak ada. Okey, sebagaimana poin saya yang kedua yang saya nyatakan di situ, yang mana majoriti di kalangan Mu'tazilah, fokus saja pada Mu'tazilah di situ. Majoriti di kalangan Mu'tazilah, mereka berpendapat bahawa sihir tidak ada. Dan apa dalil mereka ataupun apa dasar mereka ni menyatakan dengan pendapat yang sedemikian? Jadi pada pendapat mereka, yang ada hanyalah pengelabuan. Okey, kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, muka surat 568, pada poin yang kedua, pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah, pendapat daripada kalangan majoriti Mu'tazilah yang mengatakan sihir itu tidak ada, adalah kerana mereka berpandangan bahawa yang ada hanyalah pengelabuan, bayangan dan penyamaran sesuatu tidak seperti yang semestinya. Bagi dia itu cuma sesuatu yang dibayangkan. Bagi mereka ini ia adalah sesuatu yang dibayangkan di hadapan mata, kekeliruan yang ada di hadapan mata kita, yang kita keliru adakah itu benar ataupun tidak. Ini bagi pendapat mereka, kerana mereka mengatakan begini, itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Taha pada ayat yang ke-66. Jadi dalam surah Taha pada ayat yang ke-66, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi pendapat di kalangan majoriti mereka ini, di kalangan, khususnya di kalangan golongan Mu'tazilah, mereka tak percaya tentang sihir itu wujud kerana mereka rasa sihir ini adalah sesuatu bayangan ataupun khayalan yang diletakkan di hadapan mata. Kerana itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Taha ayat yang ke-66, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan maksud, maka tiba-tiba tali-tali, iaitu tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Nabi Musa seakan-akan ia merayap.
cepat lantaran sihir mereka. Maknanya sihir ini bagi golongan yang tidak percaya tentang wujudnya, ia adalah sesuatu yang hanya dibayangkan di mata. Dan mereka kata Allah tidak menyebutkan bahawa tali-tali dan tongkat sihir tersebut benar-benar merayap, tetapi ia cuma dikatakan sebagai sesuatu bayangan yang dibayangkan di hadapan ataupun yang berlaku di hadapan mata Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi mereka kata Allah menyebutkan terbayang kepada Musa, dan dia juga menyebutkan mereka menyihir mata manusia. Di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau membantah pendapat golongan yang tidak percaya ini, yang mana mereka menggunakan dalil dari surah Taha ayat yang ke-66 itu tadi. Mereka kata apa tadi? Sihir itu hanya sesuatu yang dibayangkan di hadapan manusia, di mata manusia. Itu Allah kata. Ini kata mereka lah. Maka di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau ingin membidas pendapat mereka ni. Dia kata apa? Jika kita rujuk di muka surat 568 di situ, di perenggan yang ke-4 iaitu perenggan yang terakhir. Beliau rahimahullah, iaitu Imam Al-Qurtubi, melanjutkan pendapat ini tidak boleh dijadikan hujah. Okey, kalau kita lihat di slide saya di sini pada poin yang ketiga, Imam Al-Qurtubi beliau berpendapat bahawa pendapat di atas tidak boleh dijadikan hujah, iaitu bayangan dan kerana dia mengatakan bahawa pengelabuhan, iaitu pembayangan yang dikatakan oleh golongan yang tidak mempercayai adanya sihir ini, dan juga perkara-perkara lain yang termasuk sebagai bentuk penyamaran itu tadi. Menurut Imam Al-Qurtubi, ini semua sebenarnya adalah sebahagian dari sihir. Akan tetapi, selain itu, masih banyak praktik sihir yang masuk akal dan boleh didengar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini tentang sihir dan pengajarannya. Seandainya sihir tidak memiliki hakikat yang nyata. Okey, dia kata jika sihir tidak memiliki hakikat yang nyata, persoalan yang dia utarakan di sini, maka bagaimana mungkin ia boleh dipelajari? Jika sihir itu dia ni tak ada, tak wujud, bagaimana sihir itu ia boleh dipelajari oleh seseorang? Jadi sesuatu yang kita pelajari pasti benar kewujudannya, ianya ada. Sebab itu kita belajar, yang sehingga kita mampu untuk mempraktikkannya. Jadi ini persoalan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi bagi mereka yang mengingkari tentang kewujudan sihir. Kalau benda tu tak wujud, macam mana kita nak belajar? Sekarang ini ramai orang yang mempelajari ilmu tersebut, bahkan mempraktikkannya, yang menyebabkan orang lain mudarat kerana sihir yang mereka pelajari dan mereka praktikkan. Dan beliau juga mengemukakan dengan satu pendapat yang mana dia kata, kalaulah sihir itu memang tidak memiliki hakikat yang nyata, tentunya Allah tidak mengkabarkan kepada kita tentang sihir ini, dan Allah pun tidak menceritakan tentang kewujudan ahli sihir, sehingga ahli sihir ini semua mengajarkan kepada manusia lain. Dan ini adalah hal yang membuktikan bahawa sihir memiliki hakikatnya, maknanya sihir ini memiliki kebenaran tentang kewujudannya, tentang pengamalannya. Dan di sini Imam Al-Qurtubi beliau juga mendatangkan kepada kita dengan dalil tentang apa yang cuba beliau sampaikan di sini. Beliau kata, contohnya dalam surah Al-Falaq, tadi pun Imam Al-Khattabi ada mendatangkan surah Al-Falaq pada ayat yang keempat, bukan? Untuk menunjukkan bahawa sihir itu wujud. Dan di sini Imam Al-Qurtubi juga sekali lagi mendatangkan dengan surah yang sama, yang mana beliau mengatakan, kalau kita rujuk pada muka surat 569, beliau kata apa? Para ahli tafsir bersepakat bahawa penyebab turunnya surah ini, iaitu surah Al-Falaq, adalah berkenaan dengan sihir yang telah dilakukan Labid bin Al-A'sam
terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, iaitu seorang lelaki daripada Bani Zuraiq yang bernama Labid bin Al-A'sam pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi di sini, pendapatnya dikuatkan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kepada kita sihir ini bukan perkara yang hanya bayangan sahaja ataupun yang kita rasa-rasa perasaan kita. Kan selalu orang katakan, alah tu perasaan awak je, tak ada apa-apa, perasaan awak kan. Kadang-kadang orang kata gitu kan. Tapi di sini ia menunjukkan daripada apa yang telah dibincangkan oleh Imam Al-Qurtubi, begitu juga Imam Al-Khattabi itu tadi di pendapat yang pertama, jelas menunjukkan kepada kita bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kewujudannya dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas kepada kita bahawa sihir itu benar wujud dan ia ada di persekitaran kita. Begitu juga ya, jemaah, kita lihat di sini di muka surat 569, pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Al-Maziri. Jadi saya tidak mahu baca kesemua pendapat yang disenaraikan. Jika kita lihat dalam kitab kita di sini ada 7, okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi pendapat yang telah disenaraikan kepada kita. Yang pentingnya saya nak kata di sini, kelima-lima pendapat yang berikutnya ini yang mana didatangkan kepada kita pendapat daripada Imam Al-Maziri, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Qudamah, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahumullah. Di sini semuanya mereka adalah di kalangan para ulama yang berpegang bahawa sihir adalah nyata. Sama sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Khattabi pada pendapat yang pertama tadi dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jelas di sini kepada kita, majoriti di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang mana mengingkari tentang kewujudan sihir. Majoriti di kalangan mereka mengemukakan pendapat bahawa sihir adalah nyata dan dalil yang sama daripada Al-Quran dan hadis juga disebutkan oleh mereka ini. Sebab itu nanti boleh dirujuk ya semula pada pendapat yang ketiga, keempat, kelima, 6 dan 7. Jika dibaca, kesemua mengemukakan pendapat yang hampir sama, menggunakan dalil yang sama sebagaimana Imam Al-Khattabi dan juga Imam Al-Qurtubi. Jadi saya tak perlu untuk bacakan satu persatu pendapat ini. Yang pentingnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang telah diturunkan ke atas Nabi SAW, kita percaya, kita yakin bahawa sihir ini wujud di persekitaran kita. Dan yang penting ialah kita juga percaya bahawa sihir adalah perkara yang tidak baik dan dilarang untuk kita ini belajar dan mengamalkannya. Kerana dalam pengamalan sihir ataupun dalam ilmu sihir itu sendiri wujud banyak perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu, Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya menjauhinya lantaran ia adalah antara perkara yang boleh membinasakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Okey, jemaah, hingga di sini sahaja. Terima kasih di atas perhatiannya. Selesai kita membincangkan tentang pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan keberadaan sihir di persekitaran kita. Dan mudah-mudahan perbincangan yang ringkas ini dapat memberikan kefahaman kepada kita semua dan akhirnya ianya menjadi sesuatu yang menjadi nilai tambah pada ilmu yang sedia ada
dalam diri kita. Okey, itu sahaja perbincangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita mengikuti sambungan perbincangan ini tentang pembahagian sihir yang akan kita bincangkan menurut pendapat Imam Ar-Razi pada minggu hadapan. Jadi saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.